Cho Joo Bin adalah pengasas dan pengurus kepada kluster generasi pertama N-Room yang paling ekstrim iaitu Baksabang yang juga dikenali sebagai Doctor's Room. Cho Joo Bin berusia 24 tahun ketika dia ditahan oleh pihak polis. Tujuan dia mencipta Doctor's Room adalah untuk mengaut keuntungan hasil penjualan video melalui platform Telegram ini. Cho dipercayai telah mengaut keuntungan sebanyak lebih daripada 30 million won iaitu hampir RM107,000 hasil daripada kegiatan haram ini. Cho Joo Bin pada awalnya membuat penipuan wang dengan mengumpan mereka yang ingin membeli senjata dan dadah melalui Telegram. Kemudian, Cho Joo Bin telah memulakan kegiatan eksploitasi seksual Baksabang pada September 2019. Cho telah menawarkan 3 peringkat berbeza di Doctor's Room yang mana pengguna ditawarkan untuk memasuki bilik yang berkedudukan lebih tinggi di mana mereka dapat menonton video selebriti Korea dengan bayaran yang mahal sehingga mencecah 1.5 juta won iaitu lebih kurang RM5,300 Malaysia. Dengan menggunakan rakaman selebriti terkenal dan K-pop idol, Cho berjaya menarik pengguna dari kalangan remaja dan mereka yang berusia 20-an. Tambahan lagi, menurut Dispatch, Cho Joo Bin menjalankan operasi agensi perisikan rahsia di mana maklumat peribadi selebriti tertentu diperoleh hasil pengintipan dan pencarian maklumat yang mereka lakukan secara haram. Ini adalah contoh mesej Cho Joo Bin di Baksabang untuk penggunanya yang dikongsikan oleh koreabu.com. Cho mempunyai maklumat peribadi seperti nombor pengenalan diri, alamat dan lokasi selebriti Korea yang dia dapatkan melalui rakan subahatnya yang bekerja sebagai ejen perkhidmatan sosial. Berdasarkan perkongsian Koreabu pada 1 April 2020, terdapat 3 orang ejen perkhidmatan sosial telah membantu Cho Joo Bin dalam melaksanakan aktiviti terkutuk ini. Dilaporkan juga, Cho telah merancang pembunuhan seorang budak perempuan atas permintaan Mr. Kang yang ingin membalas dendam terhadap ibu budak perempuan tersebut. Ibu tersebut adalah guru Mr. Kang sewaktu dia masih berada di bangku sekolah rendah. Mr. Kang meminati gurunya itu, tetapi setelah tidak diendahkan oleh gurunya untuk bersama dengan Mr. Kang mula menabur perasaan dendam. Cho dikatakan akan menerima upah sebanyak 4 million won iaitu lebih kurang RM14,200 Malaysia sekiranya berjaya melaksanakan permintaan Mr. Kang. Cho pernah menghantar mesej kepada Mr. Kang menjelaskan dia akan meracun anak perempuan guru tersebut sehingga mati. Tapi Alhamdulillah, Cho dan rakan subhatnya telah diberkas oleh pihak polis sebelum cubaan pembunuhan ini berjaya dilaksanakan. Pada 17 Januari 2020, SBS telah menyiarkan satu dokumentari mengenai mesej yang diterima daripada Cho Joo Bin yang mengancam wartawan mereka daripada terus menyiarkan apa-apa berita mengenai Baksabang kepada orang awam. Dia mengugut wartawan dengan ancaman untuk memerintahkan mangsa jenayah seksual cyber miliknya untuk membunuh diri dengan cara apa sekalipun selagi mana SBS tetap ingin menyiarkan isu berkenaan Baksabang. Nam Kyang-eub adalah rakan subahat Cho Joo Bin yang juga merupakan pengurus kepada Baksabang. Berusia 29 tahun ketika ditahan, dia didedahkan kepada umum pada 15 Julai 2020. Nam asalnya adalah pengguna kepada Baksabang sebelum bersetongkol dengan Cho untuk mencari mangsa dan mengancam mereka supaya melakukan seks di hadapan kamera. Lee Won-ho dan Kang Hun juga merupakan pengurus kepada Baksabang. Di bawah pimpinan Cho, mereka telah bekerjasama mengeksploitasi wanita dan remaja bawah umur untuk melakukan video seks yang dikongsikan dalam ruang sembang tersebut. Lee Won-ho menggunakan nama samaran Lee Kia, manakala Kang Hun pula menggunakan nama samaran Buddha. Mereka masing-masing baru berusia 19 tahun dan 18 tahun ketika ditahan pihak berkuasa tempatan.
Pacific Ocean Expedition adalah kluster generasi kedua Enroom yang mana Pacific bukan nama sebenar telah mencipta bilik ruang sembang baru selepas berlakunya salah faham antara dia dengan Cho Ju Bin. Akibat salah faham tersebut, Pacific telah dihalau daripada Bugs Sabang yang membuatkannya bertindak mencipta platform video seksual eksplisit miliknya sendiri. Namun berbeza dengan Bugs Sabang yang mengecas pengguna untuk setiap video yang ditonton di bilik ruang sembang tersebut, Pacific Ocean Expedition berkongsi video tersebut secara percuma kepada para penggunanya. Pacific telah berjaya dikesan oleh polis pada 20 Februari 2020 yang membawa kepada penahanannya pada 5 Mac 2020. Hasil siasatan polis mendedahkan Pacific adalah remaja berusia 16 tahun dan dia telah menyebarkan kandungan seksual yang melibatkan kanak-kanak dan remaja di platform miliknya itu. Terdapat lebih kurang 8,000 hingga 20,000 orang pengguna di Pacific Ocean Expedition yang dikesan daripada Oktober 2019 sehingga Februari 2020. Terdapat ramai lagi suspek dalam Enroom dan klusternya dan hanya beberapa yang diungkapkan kepada pengetahuan umum. 260,000 orang yang telah menyertai ruang-ruang sembang yang secara terang-terang menyebarkan video eksploitasi seksual yang dilakukan kepada wanita dan kanak-kanak, mereka turut bersalah dan patut diberikan hukuman yang setimpal. Apatah lagi, mereka yang membayar untuk mengakses video tersebut kerana ini bermaksud mereka memang menginginkan kejadian buruk ini terus berlaku hanya demi memuaskan keinginan seksual mereka.